kelebihannya antara tuan-tuan, tempat yang mesti dilawati bagi orang yang melaksanakan umrah dan haji kena lawat Madinah ini. Dan sekiranya kita pergi melaksanakan umrah di Makkah Mukarramah, tetapi Madinah ini diabaikan, tidak pergi, bermakna Nabi pernah menyatakan beliau adalah orang yang sombong kepada aku. Jadi Madinah ini perlulah kita pergi, ya. Cuma bezanya tuan-tuan, Mekah ni ialah kawasan yang penuh dengan berbukit-bukau. Jalannya bersimpang siur, macam kawasan pergunungan lah. Yang kita pergi nak pergi ke tempat-tempat yang ada kawasan yang tanah tinggi dan tanah rata. Jalannya itu ada yang memecah kawasan gunung ganang, membuat terowong dan sebagainya. Manakala Madinah ni kawasan yang rata, tanah rata. Jadi jauh macam mana pun kita akan pergi ke Masjid An-Nabawi dalam keadaan bersantai, senang, ya. Dan hotel kita di Madinah ialah hotel yang baris yang pertama, ya. Kawasan yang paling hampir dengan Masjid An-Nabawi, ya. Jadi tuan-tuan, masa berada di Madinah, hotel kita tu kira-kira 100 meter sahaja daripada bangunan Masjid An-Nabawi. Tetapi di Makkah Mukarramah, sebelum diubah suai sekarang ini, hotel yang paling hampir ialah kira-kira 500 meter dan tak termasuk jalan gunung ganang lagi. Madinah turun dan naik. Ada jemaah kita pergi Masjid Al-Haram, pergi menurun, masa nak balik dia melongkar menaik ke atas bukit. Adalah begitu sebalik, ya. Jadi kesukaran di Makkah dan di Madinah ini berbezalah antara kedua-dua wilayah besar ini. Kalau macam mana pun, Madinah ini merupakan tanah haram juga, tuan-tuan, ya. Kalau Makkah itu tanah haram yang Nabi Allah Ibrahim panjatkan doa supaya Makkah ini merupakan tanah yang baladan aminah, bandar raya yang aman, ya. Kerana berkat daripada doa Nabi Ibrahim, manakala Madinah ini menjadi berkatnya, timbangnya, kiraannya, barang-barangnya, pokok-pokoknya, binatangnya menjadi berkat kerana doa Nabi kita, penghulu Nabi SAW. Jadi kita pergi sana, kita akan nampak semua tinggalan Nabi secara zahirnya. Walaupun Nabi Muhammad itu dilahirkan di Nabi kan lahir di mana tuan-tuan? Di Mekah. Tapi dia meninggalkan kesan yang cukup banyak di Madinah Al-Munawwarah. Kita akan tengok, nampak jasa-jasa yang besar Nabi kita. Berbeza dengan Mekah, tuan-tuan. Kita berada di Mekah, kita akan nampak semua tinggalan-tinggalan itu kesan daripada Nabi Ibrahim. Kita tak mau nampak sangat kesan daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau macam mana pun kedua-dua wilayah ini, dua tanah haram Mekah dan Madinah ini, kita cuba pergi, dan kita pergi itu ialah perjalanan bukan fizikal saja, tuan-tuan. Kita pergi itu, kita pergi menghayati musafir kita, musafir yang rohani. Hati kita pergi berjalan, pergi lihat, pergi tengok, ya, perjalanan di sana, ya. Jadi tuan-tuan, nama-nama Madinah ini ialah Yathrib, ya. Kemudian ditukar kepada nama daripada Yathrib kepada Madinah. Kalau dahulu Yathrib ini wilayah yang ada wabak, penyakit. Nabi doa wabak itu hilang dan berkat doa Nabi, ya. Biasanya orang pergi sana ada wabak yang bawa balik ke tempat asal mereka. Tapi kita pergi dengan Nabi ziarah, lepas Nabi hijrah, tak wujud dah. Tanahnya menjadi subur, ya, menjadi lebih banyak hasil dan sebagainya. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak buat umrah, kita kena pergi ke Mekah ke Madinah. Nak buat umrah. Umrah buat di mana? Mekah, kan? Kita nak buat umrah mesti ada Mekah. Nak tawaf
Kaabah tu duduk Madinah tak ada. Mekah. Safa Marwah di Mekah. Nak bergunting mana-mana tempat lah. Di Malaysia boleh bergunting. Tapi nak tawaf, nak sa'i mesti duduk di Mekah. Tapi di Madinah ni ada satu keistimewaan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu di rumah, kemudian dia pergi berjalan kaki, naik kenderaan pergi ke Masjid Quba, semayang sunat 2 rakaat. Dia ambil wudu di rumah dulu. Dia daripada Madinah, di hotel dia ambil wudu dulu, pergi ke Masjid Quba, semayang 2 rakaat. Pahala semayang sunat 2 rakaat itu menyamai 1 kali umrah. Pahalanya bermakna tuan-tuan, dalam dunia kita ni tempat nak buat umrah ialah hanya di Mekah. Nak buat dan dapat pahala umrah, salah satu tempatnya ialah di Madinah boleh dapat. Jadi penduduk kota Madinah ni dia tak pergi ke Mekah pun dia boleh dapat pahala umrahnya. Pahala saja. Tapi umrah wajibnya tidak terakan lagi. Pahalanya saja. Iaitu dia berwudu di hotelnya, di rumahnya, kemudian pergi berjalan kaki kira-kira dalam, nanti tengoklah 5 hingga 10 km. Kemudian naik kenderaan, naik sampai di sana, bila solat sunat 2 rakaat, balik. Ya, jadi kita tengok kelebihan dia, insyaAllah ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, haji dan hajar sekalian, kita lihat lokasi bangunan penginapan jemaah haji Malaysia di Madinah tahun lepas ya, 1432, tahun lepas 1433 tahun ni 1434 ya. Okey, jadi dilihat di situ, kalau tuan-tuan perhatikan kita punya hotel dia, dia berhampiran blok yang pertama dan baris yang kedua sahaja daripada bangunan masjid. Yang putih di tengah tu ialah Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi itulah dia yang berwarna putih tu tuan-tuan ya. Tapak Masjid An-Nabawi ini Rasulullah membeli tapak itu. Rasulullah beli daripada 2 orang anak yatim. Ya, Rasulullah beli dan Rasulullah wakafkan kepada seluruh umatnya, kita semua. Ya. Asalnya anak yatim 2 orang ni nak bagi hadiah pada Nabi. Nabi kata jangan, tidak. Aku nak kena beli. Tapak ini biar aku punya. Aku punya. Untuk umat-umat aku. Kita semua. Nabi tinggalkan tapak masjid ini untuk ibadah begitu. Siapa solat di sini, ya, dia punya ganjarannya ialah 1000 kali ganda solat daripada tempat-tempat yang lain. 1000 kali ganda. Ya, kalau Masjid Al-Haram di Mekah 100,000 kali ganda. Kalau di Masjid An-Nabawi ini ialah 1000 kali ganda, berbeza dengan tempat-tempat yang lain. Tinggi betul ya. Kemudian kawasan di Madinah ini tuan-tuan dalam bentuk bulatan. Di tengah-tengahnya ialah Masjid An-Nabawi. Kalau tuan-tuan kenal, biasa kita pergi tengok bandar ini bercahaya. Madinah bermakna bandar, pekan. Madinah Setiawan, bandar pekan Setiawan. Bandar Madinah ni ialah bandar pekan. Munawwarah ni bercahaya. Tuan-tuan tengok, penuh bercahaya siang dan malam di Masjid An-Nabawi. Ya, ini cukup luas. Saya pernah 2 kali pergi pusing di luar masjid saja saya pergi tengok. Punya besarnya kawasan Masjid An-Nabawi ini. Ya. Tuan-tuan tengok di mana dia punya tempat sasaran utama yang binaan asalnya. Tuan-tuan tengok ada kubah yang berwarna hijau. Tuan-tuan duduk di mana lokasi sekalipun, tuan-tuan tengok daripada jauh nampak hijau, kubah berwarna hijau. Itulah kubah penanda, di bawah itulah jasad Nabi SAW. Itulah jasad Nabi duduk di bawah tu. Dan jasad Nabi SAW itu duduk dalam rumah baginda. Ya, dalam rumah baginda. Nabi pernah bersabda, janganlah kamu jadikan masjid kamu kubur kepada kamu. Tapi dalam Masjid Nabawi ini ada jasad Nabi, betul? Adakah dia bercanggah dengan percakapan Nabi SAW? Jawapannya ialah
asal dahulu Rasulullah membina masjid yang asal di sebelah masjid yang asal, Masjid Nabawi itu, yang sekarang dinamakan Raudhah, Taman Surga. Raudhah itu sebelahnya Rasulullah membina di tapak yang beliau beli. Sebelahnya Rasulullah membina rumah yang diberikan kepada Sayyidatina Aisyah, isteri kedua baginda Nabi, isteri yang kedua Nabi. Rasulullah bina rumah itu. Dalam rumah itu Rasulullah duduk di sebelah. Masuk waktu solat, Rasulullah pergi ke sebelah rumahnya, Masjid Nabawi. Balik rumah itulah Rasulullah kerap duduk bersamanya, walaupun isteri Rasulullah ramai 11 orang lebih. Tetapi Rasulullah kerap berada di sini kerana semua isteri-isteri beliau sebulat suara serahkan giliran masing-masing kepada Sayyidatina Aisyah, ya, sebab mereka nakkan hidup bersama dengan Nabi masa di dunia dan hendak hidup di syurga nanti dengan baginda Nabi juga. Bukan kerana kahwin ke benda lain-lain, dah kerana itu, ya, rahmat, berkat dan sebagainya. Kemudian Rasulullah duduk di situlah. Kemudian Rasulullah hayatnya duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Kemudian Rasulullah wafat. Rasulullah disemadikan di dalam rumah baginda sendiri, dalam rumah tu. Jadi Sayyidatina Aisyah masa itu menjanda, umurnya 18 tahun. Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat, umur Sayyidatina Aisyah. Kalau kita janda berhias ni, sebelum Rasulullah nak wafat, Rasulullah dengar antaranya Abdul Rahman bin Auf, kalau Rasulullah wafat, aku orang pertama akan pinang isteri Nabi Sayyidatina Aisyah. Aisyah ni pipi merah, tak pakai apa benda pun merah dah, cantik orangnya. Khabar ini sampai ke telinga Rasulullah. Rasulullah, dia dalam hatinya dia berkata, aku belum lagi mati, dah ada orang datang. Turun ayat Quran. Semua isteri-isteri Nabi Ummahatul Mukminin, semua isteri-isteri Nabi semuanya ibu kepada orang beriman. Ibu, saya ada seorang ibu, termasuk dengan semua isteri Nabi. Kalau ada 11 orang isteri, bermakna ibu, setiap orang Islam ada 12 ibunya. Boleh kita kahwin dengan ibu kita? Tak boleh. Sampai bila-bila. Rasulullah ada isteri janda 18 tahun dan hayatnya panjang, dan dia pakai rujuk kepada dia menjanda dengan Rasulullah sampai meninggal. Itu dia punya cerita. Dan yang kedua, tuan-tuan, Rasulullah tinggal dalam rumah Sayyidatina Aisyah. Kemudian khalifah yang berikutnya dilantik bila Rasulullah wafat. Siapa khalifahnya? Sayyidina Abu Bakar. Siapa Abu Bakar ni? Bapa kepada Sayyidatina Aisyah, pak mertua Nabi. Jadi khalifah berapa tahun? 2 tahun pemerintah. Khalifah Islamiyah seluruh dunia ni pemerintah. Tapi nampak Mekah Madinah lah pada ketika itu. 2 tahun pemerintah, meninggal dunia. Meninggal dunia dalam rumah Nabi ini. Abu Bakar disemadikan. Jadi Aisyah duduk dalam rumahnya, ada 2 orang jasad, bapanya dan suaminya. Siapa naik selepas itu? Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab memerintah kira-kira 12 tahun. Wafat Sayyidina Umar, dia pun nak juga duduk di sebelah jasad Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sebab itu kalau sekarang ni tuan-tuan kita pergi dalam Masjid Nabawi, ada 3 jasad utama. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, bapa Nabi, dan Sayyidina Umar, sahabat kepada Nabi. 3 orang. Kemudian bermula daripada Sayyidina Umar letakkan dirinya dalam rumah Sayyidatina Aisyah. Bermula dari situ Aisyah luar rumah menutup aurat, dalam rumah kena tutup aurat. Laksana orang meninggal dalam rumah pun dia kena jaga auratnya kerana menghormati pada Sayyidina Umar Rasulullah. Orang lain. Sebab apa? Sebab sebelum itu yang jasad ada 2 orang, suami dia auratnya tak apa, bapanya pun tak apa. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Kalau zaman sekarang ni, tuan-tuan,
Kita keluar rumah saja nak jemur kain je, aurat kita orang perempuan tak pun dijaga. Itu beza iman seseorang pada zaman dulu dengan zaman sekarang memang sangat berbeza. Ya. Jadi itu jelas yang ternampak ya. Itu persoalan yang pertama. Persoalan kedua tuan-tuan, kenapa jasad Nabi disemadikan kalau tengok dalam masjid ini? Jawapannya ialah Rasulullah disemadikan dengan bapa mertuanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, disemadikan di atas tanah yang telah dibeli oleh Rasulullah. Nama tanah itu tanah Rasulullah. Kalau ada keran-keran Nabi yang dia beli, separuh bagi pada Masjid Nabawi buat bina, sebelah lagi dia bina untuk isterinya, dia hadiahkan kepada Sayyidatina Aisyah. Aisyah benarkan Rasulullah disemadikan dalam ini. Tuan-tuan bayangkan bila Rasulullah wafat, ada tak orang berebut nak ambil jasad Nabi? Ada. Rasulullah dilahirkan di Mekah. Orang Mekah tuntut dia, Nabi kita Muhammad lahir di Mekah, dia membuka kota Mekah, dia anak-anak duduk di Mekah, dia meninggal bawa balik ke Mekah. Orang Madinah, orang Ansar Muhajirin minta supaya Rasulullah mati di sini. Sebab itu proses Rasulullah wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Tapi Rasulullah disemadikan, tuan-tuan tahu apa hari? Hari Rabu. Pasal apa? Pasal bertelagah tentang khalifah ni. Ya, sampaikan tak ada orang nak mandi jenazah Nabi ni, ada 6 orang yang menguruskan jenazah. Peringkat awal ni pun dah tertular. Sebab tak sangka sungguh Rasulullah wafat. Ya, sehinggalah Sayyidina Umar cabut perang. Siapa yang cakap Nabi Muhammad wafat, aku pancung kepalanya. Punya sayang pada Nabi ketika itu. Kita tak ada zaman tu tuan-tuan, tapi kalau kita baca sejarah, kita pun akan turut sama sedih ya, apa yang terjadi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dengan ketokohan beliau, dia wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu, Allah kata, tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan dialah rasul utusan aku sahaja. Dia pun mati juga sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Bila ayat Quran dibaca, Sayyidina Umar tutup, ambil pedang, sama balik. Ayat Quran turun. Sebab apa? Sebab masa itu sedih sangat, Nabi wafat ketika itu ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, Rasulullah disemadikan di situ, Sayyidina Umar disemadikan di situ, dan tidak timbul sama sekali bahawa Rasulullah disemadikan di dalam binaan masjid. Tidak. Rasulullah buat bina itu, dia beli tanah itu. Kita pun tuan-tuan, kalau kita nak mati nanti, kalau kita ada tanah di lot-lot apa semua kan, kita ada tanah lot, taman susun dan sebagainya, kita nak buat binaan di atas binaan kubur. Kita korek, kita beli tanah itu, kita nak buat binaan itu boleh tak? Hukumnya boleh. Tanah kita. Yang tidak boleh ialah kita, kalau kita disemadikan, kalau kita ditanamkan di tanah perkuburan wakaf. Dalam Manjung ni kalau ada tanah wakaf, kita nak semadikan di situ, kita tak bolehlah nak buat binaan macam mana Rasulullah bina di atas yang tanah Iblis ni. Kalau kita nak buat binaan istana ke apa ke, mahligai ke apa ke pun, beli tanah tu siap-siap, buatlah binaan macam pusara pahlawan dan sebagainya, kita beli tu, buat binaan. Tak apa, tanah kita. Tapi kalau tanah tu tanah wakaf ni lepas 6 bulan boleh dirombak, masuk jenazah yang kedua. Macam Singapura ada satu liang lahat tu ada 5 orang tak dalam disusun ya. Jadi tanah wakaf ni bukan hak kita. Sebab tu tak boleh kita nak buat binaan, tak boleh. Memang dilarang. Sebab tanah wakaf orang ramai. Yang kita buat binaan tu, kita pun salah, orang yang di dalam tu pun teruk juga. Ya. Jadi itulah kerana tuan-tuan, kenapa jasad Nabi kita dalam binaan masjid, ada pula binaan di dalamnya. Ada satu binaan, kalau tuan-tuan tengok di dalam tu, tengok ikan itulah di celah-celah pintu makam Nabi itu, kita nampak ada satu binaan macam kubur dan sebagainya. Ya, ada binaan. Sebab itu tanah Nabi beli, dia tak ada masalah. Okey, kemudian tuan-tuan galakan semayangnya 1000 kali ganda. Jadi ziarah ini memberi kefahaman kepentingan ziarah Madinah, menghayati sirah junjungan besar
membina kecintaan kepada kita semua, kepada Nabi dan sahabat-sahabat. Ingat, perjuangan mereka itu sungguh dahsyat. Kerana mereka lah kita dapat nikmat Islam di atas bumi. Kalau tak ada sahabat Nabi tuan-tuan, tak ada mereka, tiada Islam, tiada iman kita capai sekarang ini ya. Kelebihan salat di Masjid Nabawi, salatun fi masjid hadza afdalu min alf salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Pahala sembahyang di masjidku ini adalah 1000 kali ganda baik daripada solat di masjid lain kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram sembahyang sunat 2 rakaat menyamai 100,000 kali ganda. Bawah sedikit daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestin, 5,000 kali ganda. 5,000 mana 100,000, 5,000, 1,000. Dia punya perbezaan. Kalau tuan-tuan masuknya, siapa yang pergi Mekah bulan 5 ni ke apa ke, nak buat umrah, tuan-tuan di Masjidil Haram, di Tanah Haram Mekah tu, di Mekah tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan perbanyakkan sembahyang solat sunat. Masuk je waktu, tak masuk waktu pun tuan-tuan sembahyang kotor dulu ke, yang sembahyang fardu zuhur tak masuk lagi, dah sembahyang zuhur lagi pula. Salah. Ya, sembahyang sunat. Sebab di Tanah Haram Mekah ni 24 jam tak ada waktu diharamkan langsung. Buat sembahyang. Ya. Tuan. Ya, jumhur ulama mengatakan semua bangunan tambahan selepas zaman Rasulullah termasuk dalam masjid itu. Ini bermakna sesiapa yang bersolat di mana-mana bahagian tersebut tetap mendapat ganjaran pahala 1000 kali ganda. Madinah, siapa yang sembahyang dalam binaan masjid saja 1000 kali ganda. Binaan masjid. Contohnya tuan-tuan, binaan masjid ni katakanlah tahun 2050 nanti ada dibesarkan sampai jauh ke belakang, sampai ke pagar depan. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang duduk dalam binaan masjid, kalau kita samakan dengan Masjid Nabawi, 1000 kali ganda. Kalau lama lagi nanti dibesarkan lagi dalam bangunan masjid. Berbeza dengan Masjid Al-Haram Mekah. Mekah ni bukan binaan masjid. Dia 100,000 kali ganda itu ialah dalam tanah haram itu. Kalau kata daerah Manjung, seluruh daerah Manjung, bukan dalam masjid je, seluruh daerah. Tu beza tuan-tuan. Bila pergi sana nanti baru nampak, patutlah orang tak nak pergi sembahyang Masjid Haram, pergi sembahyang di hotel dia pun jadi. Dia macam-macam cara tuan-tuan. Tengok macam-macam jenis orang ada. Dia punya, kata orang meldak sana pusing sini, jumpa tuan-tuan. Memang betul lah kita terangkan itu, tapi daripada disiplinnya 100,000 kali ganda itu berbeza dengan orang yang pergi melangkah ke Masjid Haram. Beza, tambah lagi ekstra, bergaza tambah lagi ekstra dia, pergi lagi sembahyang dalam Masjid Haram, ada niat iktikafnya. Sembahyang di situ pula seorang imam ada, jemaahnya berjuta. Kita dapat rahmat tuan-tuan berkat sembahyang tu. Kalau dalam satu imam ada dalam 40 orang dan ke atas, lebih ramai jemaah itu, lebih berkatnya lagi. Kalau sejuta, bayangkan. Sebab itu orang yang meninggal dunia beza dengan seorang yang sembahyangkan jenazah itu dengan 40 orang ke atas. Orang yang meninggal dunia disolatkan 40 orang jemaah untuk jenazah tersebut mendapat syafaat yang khusus, ada fadilat dia yang tertentu. Pada bila kita tengok orang meninggal, ramai pergi panggil orang sekolah-sekolah agama, pondok dan sebagainya, panggil, makin ramai, kurang-kurangnya 40 orang. Ya, ada fadilat yang khusus. Ya, sebab jamaah itu agak lebih. Ya. Kemudian seterusnya tuan-tuan, kelebihan mati di Madinah. Siapa yang nak mati, matilah di Madinah. Nabi kata, man istata'a an yamuta bil madinati falyaf'al. Fa inni ashfa'u liman mata fiha. Barang siapa yang mampu untuk mati, meninggal di Madinah, bukan mana bunuh diri, bukan mana dia masuk Madinah dia tikam. Maksudnya seluruh sahabat Nabi, bila dia kering, bila dia sakit, dia kata hantarkan aku ke Madinah. Bila dia sakit, rasa ni umur aku ni, mungkin aku nak cakap depan orang semua ni adalah cakapan yang terakhir. Macam Syekh Ramadan Buti dulu.
Dia kata aku ni cium bau syurga ni di belakang aku sikit je. Dia dah rasa dah dekat rumah dah mati ni. Aku rasa bau syurga aku belakang sikit aku ni. Jadi sebelum zaman sahabat dulu bila dah rasai dia punya masuk dalam zon Q beratur tu, dia kata aku ni hantarkan aku pergi ke Madinah. Aku nak tengok Nabi. Mudah-mudahan aku mati di sana. Kalau dia bunuh diri di Madinah, dia terkeluar daripada syafaat ini. Mati bunuh diri ni tuan-tuan, tak ada. Dia dianggap murtad, keluar daripada Islam. Maksud di sini siapa yang mampu untuk mati, bukan bermakna dia bunuh diri di Madinah. Dia boleh nak ikhtiarkan untuk dia meninggal di Madinah, maka hendaklah lakukanlah. Cuba ikhtiarkan. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada mereka yang mati dan meninggal di Madinah. Sahabat-sahabat saya pergi ke Madinah, dia bertugas di Madinah, dia kena angkat jenazah masuk dalam liang lahat. Bertugas dia kena turun jenazah. Madinah ni bila turun tuan-tuan, dia masuk di atas, masuk di dalam kuburannya, kuburan Baqi' ni. Baqi' ni tepi Masjid Nabawi lah. Kuburan Baqi' ni tuan-tuan masuk di dalam, dia sejuk, bawah tu lain daripada atas. Jenazah tu besar mana, liang lahat itu muat je, cukup je. Masuk besar macam mana pun orang, masuk ringan, letak aja cantik. Dia nampak pada fizikal kita pun, kalau kita bertugas dia nampak dia punya berkat doa Nabi yang dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi meninggal di Madinah ni memang satu keinginan, satu cita-cita lah tuan-tuan. Sama juga saya nak kiaskan pada tuan-tuan, bagi anak-anak kita yang belum balik, dia meninggal dunia sebelum balik, sebelum umur 15 tahun, dia ahli syurga. Kalau kita tanya dalam kelas, masuk tingkatan 3, tingkatan 2 ke, siapa yang nak balik? Oh, dekat kanan. Yang belum balik, dia pun kena kutuk. Kau ni kutuk kau kan. Saya kata orang yang tak balik ni, dia ni orang selamat ni. Dia ni kalau jadi apa, dia ni ahli syurga dulu. Yang kutuk tu tak tentu lagi. Tak tentu lagi. Oh, kalau macam tu bunuh diri dia Ustaz. Saya kata, dia pula dia pun ni. Macam cakapnya. Dia kata orang yang belum balik ni, kalau dia meninggal dunia, kecuali orang yang bunuh diri, dia ni ahli syurga, dia ni khadam dalam syurga, dia ni penghuni syurga lah. Tak kira lah khadam ke apa ke, dia ahli syurga. Okey, jadi tuan-tuan, itu Madinah. Kelebihan bersabar menanggung kesukaran penderitaan berlaku di Madinah, mendapat syafaat di pada mahsyar. Okey, ziarah Madinah kita nak pergi mana? Tuan-tuan, dalam tempat Madinah ni ada ziarah Masjid Nabawi dan ziarah tempat sejarah-sejarah lain selain Masjid Nabawi. Jadi tuan-tuan, dalam ziarah Madinah ni hukumnya sunat, Masjid Nabawi dalam itu ada makam Rasulullah. Pergilah tengok ziarah Madinah, kita pergi ziarah makam Nabi kita, penghulu segala Nabi. Dalam itu ada 2 orang sahabat. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, dan yang keduanya sahabat yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian baki lagi 2, Sayyidina Ali dan Sayyidina Osman, tidak disemandikan di sini. Tak ada. Dia 2 orang saja. Kerana mendapat keizinan daripada tuan rumah. Siapa tuan rumah dia? Aisyah. Yang 2 lagi, Osman dan Sayyidina Ali tak dapat disemandikan di tempat yang lain, di Baqi'. Padahal khalifah ketiga dan keempat, tuan-tuan boleh tengok tak dia punya kubur dia. Khalifah dunia ni tak ada, Sayyidina Ali dan Sayyidina Osman. Tapi 2 ni ada sebelum Rasulullah, Sayyidina Umar, khalifah pertama dan khalifah kedua. Kemudian ziarah juga di Madinah, di Masjid Nabawi juga Raudhah, taman syurga. Mana tapak asal yang Rasulullah wakaf. Tapak asal, tempatnya tak besar. Besarnya sebesar tapak ni, dalam ni, yang tempat berekon ini, yang di belakang tak ada ekon tu, itu tempat baki. Bila dia renovation, ditambah baik dan sebagainya, dibesarkan Dalam inilah dia punya kapet dia warna hijau, kapet yang lain berwarna merah, bakinya warna merah. Jadi yang kapet berwarna hijau ni semuanya dinamakan tempat Raudhah. Nanti saya akan tengokkan dia punya tapak dia, tapak dia berwarna hijau. Kemudian tiangnya, seingat saya ada 6 tiang. Dan setiap tiang yang ada, macam kita dalam masjid kita ni ada 4 tiang, 1, 2, 3, 4.
Dalam Masjid Nabawi itu, yang tempat Raudhah Taman Syurga tu ada 6 tiang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tiang. Ke-6 tiang ni ada namanya. Tiang Taubat, tiang Aisyah, tiang macam-macam lah namanya. Ada 6 tiang ya. Kemudian di Nabawi, Masjid Nabawi juga kita akan ziarah perkuburan Baqi'. Siapa yang meninggal di Madinah, semua akan disemadikan di Baqi'. Jemaah yang saya tugas tahun lepas 2000 lebih kurang, 3 orang meninggal. 2 orang dikebumikan di Baqi', seorang dikebumikan di Mekah. Ya, tuan-tuan, kalau kita punya ajal kita di sana, di situlah tempat kita disemadikan ya, di Baqi'. Kemudian ziarah tempat sejarah juga perkuburan Quba yang saya katakan awal tadi, iaitu siapa yang berwuduk di hotel kemudian pergi naik kenderaan pergi ke Masjid Quba, solat sunat 2 rakaat, pahalanya menyamai 1 kali umrah ya, 1 kali umrah. Jadi di Madinah boleh dapat umrah juga pahalanya. Masjid Qiblatain, masjid ini 2 kiblat, ada 2 kiblat. Nanti saya akan tunjukkan. Yang ketiganya Syuhada Uhud ya. Yang keempatnya Masjid 7, ada 7 buah masjid pada kawasan itu, iaitu di tempat peperangan Khandaq, peperangan Parit ya. Kemudian masjid-masjid yang lain, semayang di situ 1000 kali ganda ya. Kemudian tuan-tuan, tiada solat sunat tahiyatul masjid ya, dan niat i'tikaf di laman Masjid An-Nabawi. Maksudnya sesiapa yang duduk di luar masjid, tempat di luar Masjid Nabawi ni dia ada payung kan, payung yang tiang tu. Bila panas dia buka payung, bila dah sejuk malam dia tutup payung tu. Yang tiang-tiang di luar masjid, tempat kita di luar tu, ada tak, boleh tak niat i'tikaf di situ? Jawapannya tidak berniat i'tikaf di laman masjid. Di luar tu tak ada niat i'tikaf. Nak sembahyang sunat tahiyatul masjid di luar masjid, dapat tak? Dia hanya dalam masjid. Macam saya kata tadi, Mekah dia ambil daerah tanah haram, daerah besar macam daerah Madung tanah. Tapi di Madinah dalam binaan masjid, kalau duit Madinah banyak sekalipun, dia membesarkan sebesar-besarnya, dalam kawasan masjid dianggap masih lagi tahiyatul masjid, dan dalam itu boleh buat niat i'tikaf. Tapi binaan yang sedia ada ni kena ikut dalam binaan itu sahaja. Yang di luar tidak termasuk. Di kuburan Baqi' niat i'tikaf boleh tak? Tak boleh. Dia itu maksud dia. Kemudian yang kedua, lihat kesan-kesan sejarah. Okey, kita lihat satu-satu tuan-tuan ya. Masjid Nabawi ni ada banyak pintu. Kira-kira seingat saya dalam 40 lebih lah pintunya. Banyak sangat pintunya. Pintu yang disunatkan masuk sama juga daripada Mekah. Kita masuk pintu Babus Salam ya. Kita nak masuk Masjidil Haram ikut pintu Babus Salam, pintu Salam. Nak masuk Masjid Nabawi kita masuk pintu Salam juga. Baca disunatkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu doa biasa kita baca kan. Jadi masa masuk ni kita masuklah ikut pintu ini, Babus Salam ini ya. Okey. Kemudian kita akan masuk di situ tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok pada kawasan itu laluan bagi jemaah. Okey, kita tengok tadi ya. Kalau sekiranya tuan-tuan kita masuk tadi, kita masuk pintu Babus Salam, kita nak tengok bagi jemaah wanita. Bagi orang lelaki dan perempuan masuk pintu yang satu, pintu nombor 29, pintu Babus Salam. Ya. Kita tengok tadi, okey, maqam Nabi di sini, kemudian ini Raudhah di sini, kiblat di sana, ya. Bagi jemaah perempuan dia masuk pintu nombor 29. Dia masuk pintu 29, berjalan di belakang perkuburan maqam Nabi, kemudian masuk dalam Raudhah. Di sinilah Raudhah tuan-tuan. Bagi orang lelaki juga dia masuk ikut pintu belah sini, pintu Babus Salam di sini. Pintu Babus Salam ni duduk di sini. Jadi orang perempuan masuk pintu nombor 29, ini akan ditaklimatkanlah masa sampai di sana nanti. Ikut pintu di sinilah. Kerana gangguan nanti orang lelaki perempuan masuk, mana boleh masuk perempuan ke depan ni. Dia
akan masuk pintu nombor 29 dan ikut laluan ini masuk pintu 29 lalu sampai belakang makam Nabi, akan tengok kawasan tersebut, duduk di Raudah, kemudian akan keluar, jalan keluar, masuk keluar balik. So pintu yang asal ataupun pintu 25 ni. Ini bagi orang perempuan ya. Waktu masa bagi wanita ialah 7 pagi ke 11 pagi, 1 jam selepas dia solat zuhur boleh masuk balik semula ya. Kemudian pukul 8.30 hingga 12 malam boleh masuk bagi orang wanita. Ni bagi wanita lah waktu-waktu yang terhad. Tuan-tuan, Masjid Nabawi ni kalau Raudah itu tuan-tuan, waktu-waktu wanita ni dia buat satu plastik, satu bangunan ataupun satu kayu akan memisahkan antara dua. Depannya orang lelaki, belakangnya orang perempuan. Jadi penuh sesak. Ya, waktu-waktu ini terpaksa dibagi kepada dua bahagian, dua partition, dua bahagian. Ya, untuk orang wanita pun nak masuk juga Raudah. Nak tengok juga mana yang di situ tempat dimakbulkan orang dan sebagainya ya. Jadi orang lelaki tidak ada waktu-waktu khusus, cuma wanita sahaja ya masuk ke kawasan tersebut. Jadi inilah kawasan Raudah tuan-tuan. Kawasan Raudah ini yang tiang-tiang yang ada ni, kalau tuan-tuan tengok ya, ini adalah mimbar Nabi SAW. Ini mimbar asal. Ma baina baiti wa mimbari. Antara mimbar aku ni hingga ke rumah sebelah sana, rumah Aisyah. Antara rumah aku Aisyah dengan mimbar ini, inilah sempadan kawasan namanya kawasan Raudah ya, Raudah. Jadi kawasan Raudah ni tuan-tuan, inilah dia. Dari segi gambar rajahnya, kalau kita tengok tadi babu salam tuan-tuan di sini tadi. Pintu yang kita masuk, pintu Allahumma antas salam wa minkas salam, masuk ke sini. Masuk di sini, orang lelaki masuk di sini, imam duduk di depan. Ya. Kemudian kita akan masuk ziarah orang lelaki, dia akan lalu di sini. Raudah dia duduk di belakang. Raudah di belakang, 1 sof, 2 sof, 3 sof di belakang ya. Inilah sempadan dia. Inilah rumah Sayyidatina Aisyah yang saya kata tadi, rumah yang dihadiahkan Rasulullah kepada Aisyah. Di dalam rumah itulah disemandikan rumah Rasulullah, Abu Bakar bapanya dan Khalifah Umar. Di atas inilah, di atas rumah inilah duduknya kubah berwarna hijau. Ya. Ada satu cerita dahulu, atas kubah warna hijau tu ada mayat seorang lelaki Yahudi kata nak curi jasad Nabi. Sebenarnya bukan manusia, tetapi dia adalah jendela yang ada di atas mimbar tersebut. Di atas menang dia punya kubah ya, kubah hijau ya. Macam cerita ni. Di belakang rumah Sayyidatina Aisyah ni duduknya rumah Fatimah. Orang perempuan dia akan duduk di kawasan sini. Ya, di kawasan sini. Orang lelaki jarang masuk, ziarah ke depan Nabi, beraturlah di sini, bagi salam kepada Nabi di sini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tengoklah pintu. Orang lelaki kemudian ziarah keluar. Terus. Dan di sini ialah, di kawasan sini ialah kawasan kuburan bagian. Ya. Jadi orang lelaki hanya satu laluan saja. Orang perempuan dia akan masuk itu pintu 29, dia akan masuk dari belakang. Ya, inilah dia punya kawasannya ya. Dan inilah dia punya pembahagian dia. Di sini tuan-tuan akan tengok ada kawasan azan, ya, dia tinggi daripada soft yang ada ya. Okey, jadi itulah sebahagian pintu yang ada di situ tuan-tuan, jangan risaulah. Ini benda ni tak ada kaitan dengan hukum hakam sangat. Tuan-tuan pergi ziarah saja, insya-Allah ikut rakan-rakan yang ada. Jadi tuan-tuan bila masuk dalam tempat tersebut, kepala Rasulullah disusun sebegini rupa. Ya, tidak sama tarafnya dengan sahabat. Walau pak mertua Nabi, bapa mertua Nabi bawah sedikit, kemudian bawah lagi Sayyidina Umar Al-Khattab ya. Kemudian tuan-tuan ziarah makam Nabi ya, inilah dia pintu hadapan. Bagi orang lelaki akan ziarah, perempuan tak akan dapat bahagian depan. Dia akan tengok di bahagian belakang ya, tak akan nampak. Jadi makam Nabi ni tuan-tuan jangan anggap dia akan ada 3 pintu utama tuan-tuan ya. Satu, maka Muhammadun illa rasulun, dari wanita. Pintu yang kedua inilah dia ya. Yang kedua, pintu yang ketiga di sini cerita tentang ayat Quran Sayyidina Umar. Ayat Quran di sini cerita tentang Sayyidina Abu Bakar. Ayat yang pertama ni cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dan bukanlah bermakna jasad Nabi dulu di sini, makam Sayyidina Abu Bakar dulu di sini,
Sayyidina Umar bukanlah di sini. Sebenarnya pada pintu yang kedua ini, pada ayat Quran yang berkaitan tentang cerita tentang Nabi Muhammad bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu yang kedua inilah. Di sinilah dia bersama di makam Ibrahim, makam Nabi Rasulullah. Nabi Muhammad di sini, di tengah ini Abu Bakar, di tepi sekali ialah makam Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi walaupun kita lalu ni, kita berdoa. Tuan-tuan boleh tengok lubang-lubang ni. Yang lubang-lubang ni boleh nampak kubur sampai ke tengah. Kalau tuan-tuan pergi ke pintu yang pertama di sini, tengok pada pintu kawasan yang bulat di sini, tak nampak apa. Lapang je dalam tu. Pintu yang kedua ni dah akan nampak. Ya, kuburan Nabi, makam Nabi tu sendiri dalam ni. Ya. Okey. Makam, dia punya tempat ya. Makam Rasulullah, bulatan hidup. Ya. Bila sampai makam Rasulullah, bacalah doa Allah, Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyul karim war rasulul azim, sehingga habislah. Tuan-tuan, kalau sekiranya tuan-tuan bawa salam daripada sahabat-sahabat keluarga di Malaysia, tuan-tuan tak payah tunggu depan ni lama-lama sebab kita beratur. Tuan-tuan bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah karim war rasulul azim, daripada aku, daripada keluarga aku, daripada sahabat-sahabat aku. Tak payah sebut nama. Semua sahabat-sahabat yang kita pukalkan secara borong oleh semua, masukkan dalam satu lafaz salam untuk Rasulullah. Dan Rasulullah akan jawab kepada yang bagi salam, termasuk yang bagi salam daripada Malaysia itu. Ya. Jadi semua kita pukalkan sekali. Kalau beratur di situ tuan-tuan, polis depan tu dia pakai contoh, ditolak, tak gerak lagi, dia pukul je. Begitulah, dia akan mengganggu orang lain pula ya. Sampai kepada makam Abu Bakar Siddiq, Assalamualaikum ya Khalifat Rasulillah, sehingga habis ya. Kemudian Sayyidina Umar bagi salam khusus kepada Sayyidina Umar juga, Muzhirul Islam, Faruq ya Faruq gelaran. Kemudian yang seterusnya ziarah Baqi'. Baqi' ni ialah tanah perkuburan. Sahabat Nabi duduk 70,000 sahabat Nabi wafat di sini, disemayamkan di sini ya. Di sana tuan-tuan, dia tak kebumikan kita kena tanam. Jenazah mayat manusia sebenarnya tak boleh kita nak tanam, dia kena tanam. Biasanya dia ada yang lahat, jenazah tu dia diharamkan kena tanam. Dia ada keranda, mengingat keranda. Ataupun dia buat bulat, ada buat satu liang lahat, kemudian ada kayu tahan, jangan bagi kena tanam yang ada. Jangan pula kita turunkan tanah tak hempap atas jenazah tu dah. Mungkin dalam 6 bulan kemudian barulah tanah tu baru dia ubah. Kita nampak baru dia punya keranda tu baru dia apun Biasanya begitulah keadaannya. Di sana di Baqi' ni tuan-tuan, jenazah itu dia dalam bentuk, dia ada satu binaan di bawah Baqi' ni. Kubur di tanah Arab ni biasanya memang di bawah tu ada satu blok. Kemudian dia ambil satu penutup blok batu, tutup di atas. Meninggal lagi orang lain, batu blok tu satu ada pemegang di sana, satu pemegang sini, diangkat, letak di sebelah ni, masuk jenazah yang berikut yang kedua. Kemudian susun di bawah tu. Tak lama setumbuh, kemudian tak lama kemudian lagi meninggal pula lagi orang. Angkat dua kayu tu, letak lagi, angkat, susun jenazah di situ. Ya. Jadi itulah susunan supaya tu nampak jenazah yang tak reput ke, jatuh ke, apa ke, semua akan nampak di situ. Semua akan nampak. Di Mesir pun begitu dulu keadaan. Jadi di Mekah, di Madinah lah khususnya, disematikan begitulah keadaan. Ini dia tuan-tuan. Dia di sinilah, semua isteri-isteri Nabi duduk di sini. Hatta Sayyidatina Aisyah pun tak ada disematikan dalam Masjid Nabawi. Rumah dia sendiri, dia pun disematikan di tempat yang lain ya. Okey, tuan-tuan, ini Masjid Quba. Tuan-tuan kalau pergi sana semua masjid ni warna putih. Cuma saya nak bagi tahu satu formula tuan-tuan. Tuan-tuan nak kenal masjid ni. Kalau tuan-tuan tengok ya, tuan-tuan perhatikan di Kubah ni, di Kubah ni memang susah kita nak kenal kan. Tuan-tuan tengok dia punya kaki menara. Kaki menara sebegini rupanya, petak begini rupanya, ini adalah Masjid Kubah. Yang mana di sinilah tuan-tuan, sesiapa yang sembahyang sunat 2 rakaat wuduk di hotel masing-masing dapat satu pahala umrah. Sini. Kalau satu lagi masjid tuan-tuan, ya, iaitu Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain bermakna masjid 2 kiblat. Dalam masjid ini ada 2 kiblat.
iaitu pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah semayang, tuan-tuan. Rasulullah semayang fardu zuhur. Semayang fardu zuhur. Mula-mula semayang kiblat yang pertama, duduknya ke Baitul Maqdis, Palestin. Tengah-tengah semayang, 2 rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turun wahyu yang kedua, yang rakaat ketiga dan keempat. Masa berdiri rakaat ketiga tu turun ayat Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pusingkan arah kiblat kamu. Dipusingkan itu bukan waktu yang bukan sembahyang, tetapi sedang sembahyang. 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis dan 2 rakaat lagi Rasulullah pusing ke belakang, kemudian berjalan ke belakang masjid. Kemudian sahabat-sahabat Nabi pun tengok Rasulullah tengah sembahyang ni, tak ada pula berhenti sembahyang semua. Rasulullah pusing saja, sahabat-sahabat Nabi pun pusing ikut Nabi, ikut pusing mana yang Nabi SAW pergi. Sebab itu dalam masjid Qiblatain ini dia ada 2 kiblat. Yang mana kiblat pertama itu 180 darjah belakang. Satu lagi kiblat ke Mekah duduknya 180 darjah. 2 hala yang berbeza, bukan sengit sikit-sikit, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi satu hala sana, Rasulullah pusing tengah sembahyang, pusing 180 darjah. Daripada sini pusing ke belakang, berjalan. Sahabat Nabi semua ikut ke belakang. Jadi sembahyang itu 2 rakaat menghadap ke arah Palestin, 2 rakaat menghadap ke Kaabah. Kemudian Jibril tunjuk masa tengah solat itu, tuan-tuan, Rasulullah nampak terus Kaabah. Macam, tuan-tuan, cerita Rasulullah macam Nabi Musa membelah lautan merah, terbelah, nampak terus Kaabah itu tengah sembahyang. Kemudian bila dah habis sembahyang, Rasulullah pun bagi tahu wahyu turun tengah sembahyang tadi, kiblat bertukar. Sebab itu dalam satu dunia ni, satu-satunya masjid yang bertukar, ada 2 kiblat. Sembahyang 2 rakaat pertama duduk ke arah Palestin, satu lagi ke Mekah. Duduknya masjid ni duduk di Madinah. Madinah duduk di tengah-tengah. Jadi pertukaran itu berlaku secara terang-terangan, ya. Jadi tuan-tuan, bila dah berlaku begitu, sahabat Nabi dah terkenal, dan bila turun ke farduan tukar kiblat daripada Palestin ke Mekah, Rasulullah cukup bersyukur kerana Rasulullah berdoa untuk tukar arah kiblat daripada Palestin ke Mekah, tempat lahir baginda ni, kira-kira 1 tahun 6 bulan. Tuan-tuan bayangkan, orang Yahudi dia kutuk Nabi di Madinah. Dia kata, apalah Muhammad kata Nabi akhir zaman, walhal terpaksa berkiblatkan kepada seluruh rasul-rasul Nabi-Nabi Bani Israel, orang Yahudi. Dia kutuk Nabi. Itulah yang dilobikan. Kalau betul lah dia ni Nabi, kenapa tak ambil kiblat sendiri? Rasulullah angkat tangan doa, ya Allah, sampai menangis Rasulullah. Ya. Akhirnya selepas 1 tahun 6 bulan. Sebab tu kalau kita doa, tuan-tuan, kalau setahun 2 tahun tak makbul, janganlah susah hati sangat. Nabi sampai dia susah hatinya, ya, 1 tahun 6 bulan. Ada setengah riwayat kata 1 tahun 2 bulan berdoa. Ya, kerana orang Yahudi Madinah ni cukup ramai, cukup banyak dia punya helahnya. Ya. Kemudian barulah ditukarkan kiblat dalam keadaan solat. Punya seronoknya Nabi, kiblat ini tukar di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ni bukan duduk di berhampiran dengan Masjid Nabawi. Lepas Masjid Nabawi, lepas Masjid Qiblatain ini, tuan-tuan, sembahyang maghrib. Ya, sembahyang zuhur tadi di Masjid Qiblatain. Kemudian Rasulullah balik ke Madinah. Rasulullah nak sembahyang fardu asar. Fardu asar itu sekali lagi Jibril datang kepada Nabi nak tentukan arah kiblat. Sebab dah tukar arah tadi daripada Palestin kepada Makkah Al-Mukarramah. Jadi sekali lagi malaikat Jibril duduk depan Nabi, depan kubah yang warna hijau Masjid Nabawi itu. Jibril pun tunjuk sama dia. Segala pokok, gunung ganang semua ke tepi. Rasulullah kata, aku nampak badan Kaabah di depan aku. Maka itulah barulah diletakkan mihrab di Masjid Nabawi itu. Itu dia punya kisah, tuan.
antara kalau kita berada pada zaman Nabi ni, kita ni orang yang tentang Nabi ke, kita orang kita yang sayang Nabi, ya. Kalau kita dengar ni tuan-tuan, kita insya-Allah akan cubalah, ya, jadi orang yang sebagaimana Abu Bakar Siddiq kalau boleh, ya, insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan, saya tak habis lagi cerita ni, iaitu kalau kita nak kenal, tadi saya katakan Masjid Qiblatayn yang Quba ni, tuan-tuan tengok dia punya kaki, dia punya menara dia punya kaki, ya, tapak di bawahnya, dia seolah-olah bentuk Kaabah. Terang-terangan ada dalam bentuk Kaabah, ya. Berbeza dengan yang tadi. Kalau kita pergi tengok tadi asal tadi, bangunan Masjid Quba ni dia tak sama macam kiblat. Ya. Ini macam Quba ni. Quba ni sekali sembahyang sunat, satu kali umrah. Manakala sembahyang kita masjid yang kedua ialah Masjid Qiblatayn. Dia ada dua kiblat di sini. Ya, kalau tuan-tuan baru-baru ni saya tak pergi yang akhir sekali, yang mula dulu pergi pada tahun 1998. Saya masuk, katakan kita lepas ambil wudu, selepas kita ambil wudu, ya, kalau kita ambil wudu kita masuk, kita nak sembahyang, katakan kiblatnya duduk di depan, ya, di depan kanan. Kita masuk saja pintu belakang, kita sembahyang sunat, tahiyatul masjid, sembahyang sunat, ya, Masjid Qiblatayn, Masjid dua kiblat ni. Kemudian kita etikal dalam masjid, kita tengok di bahagian tepi ni ada sejarah ditulis. Sejarah inilah mihrab Nabi sembahyang 2 rakaat, yang pertama ke arah Palestin, kemudian 2 rakaat lagi kiblat yang sedia ada, yang menghadap ke arah Kaabah. Di tepi ni. Tapi tuan-tuan sekarang ni, kalau baru-baru ni saya pergi tahun 2000, tahun lepas lah, kita masuk saja masjid, kita nak cari dia punya uraian kisah yang berlaku pada zaman Nabi itu dah tak ada tulis dah. Dulu masa tahun 98 tulisan itu dalam bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Urdu ada, bahasa Arab ada. Jadi semua bahasa ada, boleh kita baca. Sekarang ni bila masuk dalam Masjid Qiblatayn, kita masuk, kita boleh sembahyang, kita cari, saya cari mana zaman dulu tahun 98 dulu mana dia punya uraian tu. Sekarang ni dah tak ada dah. Rupa-rupanya dia letakkan, saya tanya Tok Siap masjid tu mana, kiblat yang asal mana. Dia pun kata, mohon tengok di atas pintu masuk tadi. Betul-betul di atas pintu masuk yang kita masuk tadi, kita sembahyang menghadap kiblat sana, kita pusing belakang, tengok di atas tu dia tulis, inilah kiblat ke arah Palestin sebelum diubah daripada Palestin ke Makkah Mukarramah. Ada juga tapi dia ada atas. Uraian apa pun tak ada lah. Yang cuma tuan-tuan bila masuk Masjid Qiblatayn, boleh tengoklah dia punya situasi di bahagian dalam itu, ya. Jadi tuan-tuan, itulah sebahagian daripada sembahyang masjid-masjid yang ada. Kemudian Masjid 7. Masjid 7 ni ialah tempat peperangan Khandaq, ya. Jadi tempat sembahyang. Di sini ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ini ketua bala tentera, ya, peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, ya, peperangan Parit, ya, peperangan Parit. Jadi ziarah di sana tuan-tuan, tengok, kita boleh lihat semua kesan-kesan sejarah. Gambar yang pertama ni tuan-tuan, kalau kita pergi ke pergunungan Uhud, Jabal Uhud, perkumpulan syuhada semasa peperangan Uhud, ini adalah tapak bapa saudara Nabi, ya, iaitu Hamzah. Sayyidina Hamzah disemadikan di sini, ya. Dan di Uhud ini tuan-tuan, tahun lepas sedang buat piling untuk masjid. Kalau zaman dulu kita pergi ke ziarah ke Uhud ini, kita pergi ziarah Uhud, baca doa dan sebagainya, balik. Sekarang ni dia dah ubah, perkuburan Uhud ini bukan ada tempat memanah sahaja. Di situ dia buat satu masjid, di situ boleh jemaah sembahyang sunat, i'tikaf, sementara menunggu menanti ziarah. Ada perkara-perkara sunat yang kita buatkan di situ, ya, ada penambahbaikan di situ. Kemudian seterusnya tuan-tuan, ini Jabal Ar-Rumah, iaitu tempat memanah peperangan Uhud tadi, ya. Jadi begitu juga seterusnya di Madinah juga pasar besar Tamar, namanya Suq Tumur, Suq Pasar Tumur, Tamar. Jadi tuan-tuan boleh beli
Antara tamar yang terkenal di Madinah ialah tamar ajwah, ya, ajwah, iaitu tamar Nabi sendiri. Dia ada grade A, grade B, grade C. Tuan-tuan, grade C 1 kilo 65 rial. Grade C 65 rial sekilo. Grade A, grade B, tuan-tuan pergi sana tanyalah berapa harga dia. Ya. Jadi harga grade C 65 rial ke atas. Grade C, ya, A dan B, tuan-tuan tengoklah nanti. Tapi kita elok belilah, kerana sabda Nabi, orang yang makan tamar ajwa, kalau pagi dia makan 7 biji, sampai ke petang sihir, racun dan sebagainya tidak akan hinggapkan dia. Itu punya kelebihannya. Dan tamar Madinah ini tamar yang berkualiti tinggi. Dia ada tanda dia yang khusus kepada tamar Madinah, ya. Okey, wallahu alam. Dan satu lagi pengetahuan pada tuan-tuan, tamar Madinah ini ada menjadi saksi kepada Nabi juga. Masa hayat Nabi menjadi bukti mukjizat Nabi. Rasulullah pernah berkata, ada orang Yahudi tanya, kamu betul ke kamu ni Nabi akhir zaman? Dia kata, ya aku Nabi. Apa bukti kamu? Dan tunjuk. Rasulullah kata, baiklah kamu tengok ke tamar tu ada buahnya. Rasulullah bersabda kepada pokok tu, wahai buah, kamu, Rasulullah pergi bawahnya, kamu jatuh sebiji ke atas tangan tu. Jatuhlah sebiji. Biasa betul. Betul, Rasulullah kata, kamu tengok, wahai buah, kamu pergi melekat balik pada tangkai kamu balik, naik dia tangkai balik. Itu ya, maknanya Madinah punya tamar, tuan-tuan, berbeza dengan tamar-tamar yang ada. Tuan-tuan kalau tengok di sini ada tamar India dan sebagainya, tamar yang ada Madinah ni memang betul istimewa, ya. Memang beza sikit rasa dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja, tuan-tuan. Jadi ada soalan tadi kalau berkaitan dengan tawaf wada tadi, kalau ada 10 minit lagi pukul 12 ataupun nak rehat, tuan. Saya rasa tak ada ya, semua dah bersiap apa semua. Jadi saya rasa kita jumpa lah lain kali insya-Allah 2 minggu lagi. 26 hari bulan nanti tuan-tuan bawa kain ihram. Masa kain ihram tu nanti kita bagi taklimat tuan-tuan yang pakai kopiah tu kita tanggalkan kopiah. Ya, baju tu tak payah ada, kita sarung saja. Sarung saja, ya. Nanti biar kita. Kalau tak dapat cari kain ihram, tuan-tuan boleh cari kain ihram, tempatnya dekat Pasar Raya Sakan boleh cari. Ya, harganya lingkungan 20, 30, 40 boleh cari. Ya. Jangan cari yang tebal. Kalau boleh tuan-tuan cari itu balik basuh dulu. Nanti kalau bila nak pakai buka dalam plastik itu, dia punya ekor dia ada bulu-bulu, nanti habis melekat ini, nampak benar barunya. Kan? Jadi basuh dulu biar hilang dia punya yang lebihan-lebihan dan sebagainya. Jadi nanti susah nak vacuum dan sebagainya lah. Ya. Kalau cuma ada tuan-tuan, kita cuba buatlah amali nanti insya-Allah, ya. Kita buat nanti di luar. Bawa Kaabah replika tu di luar nanti. Saya pun tak pernah lagi buat di sini ni. Saya pun tak nampak lagi keadaan ke mana, tapi nantilah 2 minggu nanti kita tengoklah kalau yang sesuai insya-Allah. Ya. Semua kita minta tawaf nanti. Ya, semua tawaf. Wallahu a'lam. Di sesi itu sahaja untuk minggu ni. Moga-moga mendapat fadilah, kelebihan, barakah dan sebagainya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdin hamdi syakirin hamdi sabirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ta'amalna wa asrarna wa 'allanna wa a'tamna min kalimatin wa akhir la ilaha illa anta rabbana zidna wa as'in rizqana wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi barik wa ahliyatin waj'alna wa ja'alna wa ja'alna katsiran wa